Universiti Malaysia Pahang. Pada hari ini ingin menemu ramah cikgu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran PDPC secara maya yang berlaku pada masa ini. Untuk maklumat cikgu, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang pelajar, iaitu saya, Mustifah Nabila, dari Fakulti Kejuruteraan Kimia, seterusnya rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Nyak Khaira Miza daripada Fakulti Kejuruteraan Kimia juga. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adham bin Adnan dari Fakulti Kejuruteraan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul Hakimi bin Yusuf. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan. Assalamualaikum, nama saya Adan Intan Nurmaisara daripada Fakulti Kimia. Baiklah, tujuan kami menjalankan temu ramah ini adalah untuk menyiapkan tugasan kami bagi kursus UHS 102 soft skill. Sebelum meneruskan agenda kita pada petang ini, jika tidak keberatan, bolehkah cikgu berkongsi sedikit latar belakang cikgu kepada kami? Cikgu, mic tak buka. Mic. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Petang ini kita dapat bersama santai, okay, berkaitan dengan PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun kita kenali sebagai pendidikan maya di norma baru berkaitan dengan COVID-19. Okey, secara ringkas, saya Muhammad Nizar bin Jaafar. Okey, saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti Sekolah Johor Bahru. Okey, saya berasal dari negeri Kelantan Darul Naim. Okey, saya pengalaman. Okey, saya sebelum pada saya menjadi guru, saya sebagai salah seorang sebagai bahagian keuangan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran, selepas itu lepas pada SPM. Okey, lepas tu saya melanjutkan pelajaran di Mata Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, okey, dalam bidang bahasa dan matematik. Seterusnya saya sambung pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang bahasa Melayu dan sejarah. Okey, saya berkhidmat di Sekolah Menengah Taman Universiti bermula tahun 1997. Saya ditempatkan bermula 1 April 1997 dan sehingga sekarang lah saya masih berada di SMK Taman Universiti. Okay, maknanya saya pengalaman mengajar tu dalam lebih kurang 23 tahun lah daripada saya mula posting. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian itu tadi. Bolehkah kami memulakan sesi temu ramah kita pada hari ini dengan mengajukan kepada cikgu 4 soalan berkaitan dengan pembelajaran online pada masa ini? Okay, boleh silakan. Okey, terima kasih Cikgu Nizam. Baiklah, soalan pertama akan diajukan oleh rakan sekumpulan saya iaitu Adam. Adam, Assalamualaikum dan selamat petang cikgu. Waalaikumsalam. Bagi pandangan cikgu, adakah pembelajaran secara maya ini mendatangkan kemudahan dari segi pengajaran dan pembelajaran kepada tenaga pengajar atau sebaliknya? Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Adam. Okey, sebenarnya PDPR ni, okey, dia ada banyaklah sebab PDPR ni kita bermula pada tahun 2019, hujung 2019. Okey, kita belum lagi sepenuhnya. Okey, pada tahun 2020 barulah kita mula dengan PDPR ni. Okey, dari segi kebaikan ataupun kemudahan kepada tenaga pengajar, okey, dia tengok situasi kedua-dua, sama ada di sebelah pengajar ataupun di sebelah pelajar. Okey. Yang pertama untuk PDPR ni, okey, dia pertama ialah dia memerlukan satu peranti. Okey, kalau pelajar ada kemudahan dari segi internet, dari segi gadget, komputer dan sebagainya, okey, tidak menjadi menyenangkan kepada kami sebagai pihak pengajar. Okey, tapi sebaliknya apabila kita buat kelas PDPR ni, setakat ni boleh dikatakan
hanya 50% pelajar yang boleh mengikuti PDPR tersebut. Jadi kalau 50%, 50% contohnya katalah kalau satu kelas tu satu sesi ada lebih kurang 30 orang pelajar. Pelajar yang boleh mengikuti dalam lebih kurang 15 ataupun bawah pada 20. Yang lain tu masalahnya ialah tak ada peranti satu, ada peranti tapi tak ada kemudahan untuk mengakses internet dan sebagainya. Jadi kalau berkisarkan kepada situasi tersebut, salah satunya mungkin menjadi satu bebanan jugalah kepada tenaga pengajar. Walau bagaimana sebab walaupun kita membuat kebanyakan guru-guru menggunakan PDPR menggunakan Google Meet. Tapi kebanyakannya kalau kelas-kelas yang kita gabungkan, Google Meet ni kita tahu hanya boleh capaian pada satu masa ialah sebanyak 100 orang sahaja. Kalau lebih daripada 100 orang kita tak boleh menggunakan Google Meet kecuali kita buat beberapa link untuk kita joinkan pelajar-pelajar tersebut. Yang kedua, kalau contohnya bila pelajar tu melebihi 100 orang, contohnya beberapa kelas digabungkan, kita terpaksa menggunakan kaedah lain. Contohnya kita menggunakan StreamYard dalam YouTube dan sebagainya. Jadi untuk menggunakan program-program tersebut, sebab kita pun tahu latar belakang penduduk dekat Malaysia ni dari segi IT tak semua berkemampuan dan tidak ada, kebanyakannya tidak ada ilmu berkenaan dengan IT. Jadi apa yang tenaga pengajar buat sekiranya pelajar-pelajar ni yang tak ada IT, kalau kita buat rakaman, sebab Google Meet kita boleh rakam. Bila kita rakam, kita nak masukkan rakaman tersebut ke dalam grup pelajar. Apa menjadi masalah? Maksudnya sasaran kita nak kepada pelajar-pelajar yang tak dapat mengikuti PDPR tu, kebarangkaliannya tak berapa berkesan sebab dia tak ada kemudahan peranti. Jadi apa yang kami boleh buat selain pada kita menggunakan online, kita membuat rakaman. Kita juga menggunakan kaedah hard copy lah. Contohnya kita cetak, lepas tu kita hantar dekat sekolah. Contohnya biasanya sekolah akan letak di bahagian pondok jaga. Kita akan sediakan bekas sebab pelajar berada di rumah. Jadi kita maklumkan dalam grup dan pelajar akan ambil bahan-bahan tersebut. Sebenarnya kalau berbanding dengan kita kata PDPR dengan secara bersemuka ni, untuk pada masa inilah sebab kita tengok dari segi kemudahan peranti, dari segi kemudahan capaian internet dan sebagainya, keberkesanan secara bersemuka tu boleh katakan lebih tinggi daripada kita menggunakan secara maya tersebut. Tapi walaupun inilah satu kaedah ataupun satu platform yang kita boleh gunakan untuk memastikan kesinambungan untuk PDP kepada para pelajar kita. Boleh Encik Muhammad Adam terjawab ke? Ya, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Silakan. Kalau ada yang lain. Saya lagi, nama saya Maisara. Saya mau tanyakan, pada pendapat cikgu, pembelajaran online ini dapat mendatangkan kesan buruk kepada pelajar jika dijalankan selama beberapa tahun ke depan? Terima kasih. Sama. Sekiranya kita tengok dalam jangka masa yang terdekat, kalau tengok jangka masa yang terdekat ni memang adalah dia punya kesan-kesan yang negatif, seperti yang saya maklumkan tadi. Mungkin yang pertamanya adalah dari segi masalah peranti. Kalau tempoh dalam masa akan datang, mungkin 4-5 tahun akan datang, mungkin ada inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan, pihak-pihak badan-badan berkandung, badan-badan swasta, menyediakan prasarana dan menyediakan kemudahan kepada para pelajar. Saya rasa insya-Allah kemungkinan satu kaedah PDPR ni, pelajaran secara maya ni boleh kita ketengahkan. Tapi walau bagaimanapun setakat ni apa yang saya perhatikan, tidak semua subjek ataupun tidak semua mata pelajaran yang kita boleh gunakan secara maya. Sebab contohnya kalau dari subjek atau mata pelajaran yang melibatkan dari segi pengiraan, mata pelajaran yang melibatkan dari segi memerlukan amali, jadi nak tak nak
dia kena bersemuka. Okey, satu. Lepas tu yang kedua, kita punya dari segi tahap komunikasi pelajar, iaitu tahap keyakinan diri untuk berkomunikasi, kita masih dalam tahap yang lemah. Walaupun orang kata PBS telah pun dilaksanakan 2-3 tahun, tapi untuk mencapaikan pelajar tu yang boleh berkomunikasi dengan berkesan, mengambil masa. Okey, sebagai contoh, katalah kalau kita buat sesi PDPR. Okey, bila kita tanya soalan, kebanyakannya guru saja yang bercakap. Pelajar tu senyap aja kan. Tak tahulah sama ada luar kawalan ke ataupun di alam maya lain ke, kan? Kita tak tahu. Kadang-kadang tu cikgu saja bercakap. Saya rasa sama ada di sekolah maupun saya rasa di universiti pun lebih kurang sama. Kalau universiti pun kadang-kadang tu pensyarah tanya, faham tak? Senyap aja, betul tak? Jadi itu salah satu orang kata kita nak balik maklum balas daripada pelajar, sama ada pelajar bahan yang kita bagi ataupun PDPC yang kita buat tu berjaya atau tidak. Okey, tapi dalam jangka masa pendek bagi saya tak berapa berkesan lah, tapi bagaimanapun 50 hingga 60% saya anggarkan macam tu. Tapi untuk jangka masa panjang, kalau ada perubahan-perubahan ataupun kalau ada platform-platform yang lebih boleh melibatkan pelajar, supaya pelajar tu lebih aktif, insyaAllah mungkin pada masa akan datang tu pendidikan maya ni boleh berjaya lah. Sebab kalau kita ikutkan pelan pembangunan pendidikan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang bermula tahun 2013 hingga tahun 2025, pendidikan maya ni merupakan salah satu agenda, iaitu pendidikan maya ni pendidikan yang bertaraf antarabangsa dan melibatkan ICT dalam kalangan para pelajar. Dan salah satu yang kita tengok sekarang ni, PDPR ni merupakan salah satu platform lah, yang nak tengok dari segi pencapaian kita macam mana. Keberkesanan kita, dalam jangka masa pendek kita boleh tengok macam ni. Mungkin dalam jangka masa panjang, mungkin ada perubahan-perubahan yang ke arah kebaikan. Boleh? Saudari Maisarah? Boleh, terima kasih. Okey, silakan. Saya ingin mengajukan soalan kepada cikgu. Menurut pendapat cikgu, apakah cara-cara efektif yang boleh digunakan semasa menghadapi pembelajaran secara alam maya? Terima kasih. Okey, untuk mengaktifkan ataupun efektif ni maksudnya berkesan. Untuk menjadikan pembelajaran kita itu berkesan, sebenarnya kita boleh letakkan, kita tak boleh meletakkan beban PDPR ni hanya kepada sebelah pihak, iaitu kepada tenaga pengajar. Sebaliknya kita memerlukan komitmen yang tinggi daripada pihak ibu bapa. Sebenarnya kita perlukan yang tu. Sebab kalau kita tengok, contohnya sekarang ni kalau kita buat PDPR, hanya kita boleh katakan 50% ataupun 60% pelajar yang masuk, yang mengikuti, yang log in. Itu pun dia masuk sebab kamera kita tak buka. Bila kalau kita buka, nanti kan macam-macam isu timbul. Jadi kamera kita off kan. Bila kita offkan kamera, kita tak pasti sama ada pelajar tu hilang daripada radar pun kita tak pasti. Duduk nama ada, tapi orang ada tak ada tak pasti. Jadi kita nak yang pertama peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa sebab bila kehadiran kita masukkan dalam grup. Jadi kita nak ibu bapa tu untuk menjadikan PDPR kita lebih aktif, lebih berkesan. Yang pertama kita nak minta kerjasama daripada ibu bapa tu untuk memastikan anak-anak mereka tu mengikuti PDPR. Mengikuti PDPR tu dengan sepenuhnya lah. Dengan macam kita duduk, sebab kalau dekat sekolah sedang langsung muka kita boleh tengok pelajar kita tu sama ada dia tidur, dia bersembang. Kita boleh pantau. Tapi bila dekat rumah kita tak boleh pantau. Kita mengharapkan ibu bapa untuk memantau pergerakan anak-anak. Sebab ada yang kadang-kadang tu saya buat kelas bermula pukul 8, pukul 9 saya dapat mesej, maaf cikgu saya tak dapat masuk, saya tertidur. Ada yang belajar macam tu. Jadi kita perlukan ibu bapa lah untuk menggerakkan dia, untuk mengejutkan dia, untuk mengingatkan anak-anak supaya mereka ni dapat mengikuti PDPR. Satu. Yang pertama. Yang kedua, mungkin
pihak apa sebelum daripada pihak ni juga, kalau kita tengok dekat internet sekarang ni, banyak guru-guru yang menguploadkan pengajaran-pengajaran mereka melalui YouTube. Okey, jadi kita boleh mengabujalinkan YouTube yang ada tu. Okey, kita gabung jalinkan dengan PDP yang kita nak buat, okey, supaya dia lebih menarik. Okey, dia lebih menarik, dan kalau pelajar tu rasa menarik, okey, insya-Allah pada PDPR akan datang, pelajar-pelajar tu akan masuk. Kalau sekiranya dia tak ada masalah internet dan sebagainya lah. Okey, selain pada tu, untuk memastikan yang PDPR kita lebih berkesan, okey, dari segi pihak pengajar, dia kena sediakanlah dari segi bahan. Okey, saya tengok macam pensyarah pun sebenarnya nak menyediakan bahan ni, kalau berbanding dengan PDPR dengan bersemuka, PDPR tu saya rasa 2 kali ganda daripada bersemuka. Okey, kalau contohnya bersemuka, kita dah tahu bahan kita apa yang kita nak buat, okey, kita boleh terangkan kat depan. Tapi nak menerangkan sesuatu teori ataupun kita nak menerangkan sesuatu cara kita nak buat tu menggunakan ICT ni, kalau contohnya kalau kita guna PowerPoint ke, kalau kita guna AutoWare ke, kan, okey, dia mengambil proses yang panjang. Okey, mengambil proses yang panjang. Okey, satu, yang kedua, kita tak dapat menerangkan kepada pelajar seperti mana kita dapat menerangkan secara bersemuka. Jadi untuk memastikan benda itu tercapai, jadi pihak pengajar ni dia kena sediakan bahan. Okey, lepas tu dia kena sediakan aktiviti, sama ada menggunakan modul dan sebagainya. Okey, itu salah satu cara untuk nak menjadikan kita punya PDPC ni, okey, lebih PDPR ni supaya lebih berkesan. Sebab kita kebesaran kita, kebejayaan kita adalah kita akan melihat kepada kemejadian pelajar kita nanti, dia hasil tu nanti. Itu yang kita naklah. Dan walau bagaimanapun untuk memastikan benda ni berhasil atau tidak, dia kena lihat juga pada situasi pelajar tersebut. Sebab kebanyakannya kalau pelajar dia banyak, kalau kawasan kampung ni dia banyak pada B40, B40. Okey, kalau kawasan bandar ni dia banyak pada M40. Kalau M40 dengan T20 ni insya-Allah tak ada masalah. Dia punya ada segi peranti semua tu insya-Allah. Tapi yang B40 ni yang selalunya boleh dikatakan tercicir dalam PDPR ni. Okey. Tercapai tak maksudnya? Encik Muhammad Ammar? Tercapai cikgu. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, sama. Okey, ada soalan lagi? Okey, seterusnya saya nak bertanya dengan cikgu. Untuk pengetahuan cikgu, kami ada senaraikan beberapa langkah penyelesaian yang kami rasa sesuai dengan tajuk kami mengenai pembelajaran alam maya atau online learning. Antara langkah-langkah kami adalah yang pertama, sistem pengurusan pembelajaran digital supaya dia memudahkan pelajar untuk akses segala maklumat dan info daripada tenaga pengajar. Seterusnya belanjawan 2021 iaitu di mana IPT ataupun kerajaan dia memberikan perhatian kepada pelajar supaya dapat ringankan beban pelajar terutamanya yang sedang mengalami masalah kewangan. Dan yang ketiga, sistem dibina khas untuk telefon pintar supaya walaupun hanya dengan menggunakan telefon pintar, walaupun tiada laptop, pelajar masih lagi dapat memudahkan urusan mereka dalam pelajaran talian ni. Dan akhir sekali peranan pensyarah atau tenaga pengajar dengan tak mengabaikan pelajar lah daripada segi bahan-bahan, dari segi latihan semua tu. Jadi pada pendapat cikgu, antara langkah-langkah yang kami seraikan ni, yang manakah yang paling terbaik? Okey, saya tengok yang tu macam baik je semua tu. Okey, memangnya ke arah yang positif lah tu. Okey. Boleh ulang lagi sekali tak? Okey, saya nak lagi sekali saya ambil. Kami ada empat langkah. Yang pertama tentang sistem pengurusan pembelajaran digital. Yang kedua pula adalah peranan kerajaan iaitu dengan memberi belanjawan 2021 pada terutama pelajar yang ada masalah kewangan. Dan seterusnya sistem dibina khas untuk telefon pintar. Dan akhir sekali peranan pensyarah ataupun tenaga pengajar.
Okey, yang keempat tenaga pengajar. Peranan pensyarah atau tenaga pengajar. Okey. Telefon pintar, tenaga pengajar, belanjawan, satu lagi pengurusan. Pengurusan Okey, pembelajaran digital. dia nak pilih satu je? Nak pilih terbaik satu je? Yang cikgu rasa yang paling terbaik lah. Yang paling terbaik. Okey, kalau saya yang paling terbaik tu yang paling terbaik tu ialah belanjawan lah. Sebab dari segi belanjawan, bila contohnya apa-apa hal pun kita ada dana. Bila kita ada dana, kita boleh buat semua. Kan? Contohnya kalau kita ada belanjawan, kita boleh daripada belanjawan tersebut kita boleh menggiatkan lagi segi pengurusan. Betul tak? Kita boleh panggil bagi kursus kepada bahagian pengurusan, macam mana kita nak buat program, kita boleh buat satu program yang boleh melibatkan untuk pelajar, untuk ibu bapa, untuk memberi pendedahan, itu juga melibatkan keuangan. Telefon pintar. Telefon pintar tu pun memang satu benda yang baik. Maknanya yang contohnya yang tak ada peranti, yang tak ada internet, kan? Kerajaan boleh bagi, contohnya katalah kalau sekolah rendah ada 5 tahun, darjah 1 sampai darjah 6 tahun. Sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tahun. Universiti 4 tahun. Kalau kerajaan boleh membiayai dari segi penggunaan kemudahan gadget ataupun dari segi kemudahan data internet, khusus untuk pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran ini, itu satu kebaikan. Tapi nak tak nak itu juga belanja kepada belanjawan. Dan akhir sekali ialah tenaga pengajar. Tenaga pengajar, contohnya tenaga pengajar ni mungkin dia boleh mempelbagaikan. Betul tak? Untuk menggerakkan tenaga pengajar ni mungkin dia perlukan satu pendedahan dari segi ICT. Tak semua kalau kita tengok mungkin pelajar-pelajar ataupun guru-guru, baik guru-guru ataupun baik para pensyarah, saya rasa kebanyakannya mereka yang generasi Y, generasi Z, mereka ni lebih terdedah daripada ICT berbanding dengan generasi-generasi yang dah berumur 50 tahun ke atas. Jadi kalau untuk menggerakkan, sebabnya tapi kita perlu juga generasi-generasi yang kata yang terdahulu ni sebab pengalaman itu lebih, kan? Tapi kita nak menggerakkan dia, jadi mungkin kita kena perlukan satu komitmen yang tinggi daripada pihak kerajaan supaya seperti kita menyediakan kursus, kita menyediakan kemudahan dan sebagainya. Mungkin dari segi kemudahan para guru dan para pensyarah ni mungkin dah cukup. Tapi contohnya katalah kalau nak buat kelas online, mungkin kalau Google Meet je lah. Kan? Tak ada dah peranti-peranti ataupun platform-platform yang lain. Kemungkinan sebab itu dah yang terhad, ilmu yang terhad. Jadi kalau kita nak memastikan supaya PDP secara maya ni berjalan dengan baik, pada pandangan saya keempat-empat ni bagus, tapi yang paling utama yang saya tengok ialah pihak kementerian atau pihak kerajaan memperuntukkan satu dana yang khusus, baik kepada IPT ataupun pihak kementerian pendidikan ataupun IPT, untuk memastikan kita kata wujudnya peluang, dan merapatkan jurang di antara penduduk bandar dan penduduk luar bandar dalam mencapai maklumat yang terkini khususnya dalam PDP. Itu pada pandangan saya lah. Boleh? Ada soalan lain? Boleh cikgu. Menjawab. Terima kasih cikgu. Sama. Tak apa, kalau ada soalan lain boleh. Nanti saya tolong jawabkan. Rasanya keempat-empat soalan sudah pun dikemukakan kepada cikgu, dan cikgu juga telah memberikan pandangan kepada kami. Rasa itu sahaja soalannya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa dan dalam menjalankan sesi temu ramah bersama kami pada petang ini. Kami berharap dan mendoakan semoga cikgu sentiasa dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik, lebih-lebih lagi ketika penularan pandemik ini. Perkongsian yang cikgu berikan amat bermakna buat kami.
Sebelum mengakhiri sesi kita pada hari ini, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Bubur selasih, ubi keladi, lemak manis, santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi, selalu tersemat tiada lupa. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Okey, cikgu. sama. Okey, tahniah semua. Assalamualaikum. Okey, salam. Okay. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Uh, Okey, dah selesai. korang ada rakam tak? Mas, Rakam boleh tak? rakam. Ada. Siapa rakam? Ya, ada. Saya Saya baik rakam. Betul. Yang Okay, next ni. lah. Oh my god. Terima kasih Okay. semua. Okay, thank you semua. Bye-bye. Bye. Okay, bye.